recording dia lebih elok sikit lah. Sekarang gambar saya ke gambar apa? Gambar saya kecil ke besar? Gambar medium kecil. Okay, Alhamdulillah. Okay. Okay, Assalamualaikum and good morning everybody. Semua sihat kan? Okay. Ya. Semua duduk elok-elok lah. Kita akan belajar ini. Okay, so ini last part, 1.6. Basic reaction in organic compound. Basic reaction in organic compound. Okay, you nak belajar ni, belajar type of reaction for organic compound lah. Type of reaction for organic compound. Dia type of reaction yang ada 3. Addition, elimination, substitution. Untuk for this moment lah. Nanti SDS ada lagi. Tapi SES ni belajar 3 je. Addition, elimination, substitution. Okay. Tapi sebelum kita belajar what are the type, apa dia yang dikatakan addition, elimination, substitution tu, kita tengok dulu what happen during chemical reaction. Okay, all chemical reaction involve bond breaking and bond forming. Dalam chemical reaction adanya bond breaking and bond forming. Bond must break first lah kan, before new bond being formed. Bond break dulu and then form a new bond. Okay. The reaction, all chemical reaction, they occur at the active site, which is functional group. Functional group adalah site yang reaktif, di mana tindak balas berlaku pada functional group lah. Bukan kat tempat-tempat lain. Tengok dekat functional group, kat mana functional group, kat situ tindak balas. You kena faham yang tu je. Okay. In the reaction, we start with reactant to get the product kan. Tapi in between reactant and product tu, it form intermediate dulu. Intermediate, bahan perantara. Before you end up with the product, we get the intermediate. Intermediate ni reaktif. Dia reaktif. Baik, dapatkan dia punya ni. You nampak tak saya punya pointer ni? Nampak macam? Nampak pointer saya depan point ni nampak Selalu saya bubuh eraser ni, dia tak mau keluar batang eraser tu, tak nampak. Sorry. Tak mau keluar. Okay. So intermediate adalah species that form before you get the product. It's very reactive. Intermediate yang you belajar at this time in your syllabus, carbocation dengan free radical. You tengok nota tu, nampak ada carbocation dengan free radical. Itu adalah intermediate. Okay. And you also must know about what type of bond cleavage. Sebab dalam mekanisme tu adalah jalan di mana tindak balas berlaku. Reaction pathway. Macam mana tindak balas tu berlaku, mula dia jadi macam mana, lepas tu jadi macam mana, macam tu. Itu jalan untuk tindak balas tu. Bukan chemical equation. Chemical equation tu dia dah overall dah. Dia dah jumlah dah semua step-step dalam mekanisme, kita dapat chemical equation. Jadi dia tak nampak lah pembentukan intermediate tu dalam chemical equation, tak ada. Tapi dalam mekanisme nampak ada intermediate. Okay. Jadi kamu kena tahu what type of cleavage supaya kamu faham tentang mekanisme tu. You boleh tulis mekanisme tu. Mekanisme dia kena tulis. Dia kena tunjukkan cleavage tu. Whether homolytic ataupun heterolytic. Jadi cleavage, bond cleavage, homolytic cleavage dengan heterolytic cleavage. Ada 2 jenis bond cleavage.
bond cleavage. Cleavage ni maksudnya pemutusan ikatan. Cleave. Atau bond fission. Atau bond breakage. Pemutusan ikatan, bond cleavage. Either homolytic or heterolytic. Okay, homolytic macam mana? Homolytic cleavage. Ni definition dia lah. Is a bond fission in which the two shared electrons, okay, for a covalent bond, ada two electron involved. Two electron are involved in the formation of a single bond ni. Dia ni ada satu. Ni ada dua elektron antara ikatan covalent yang single bond ni ada melibatkan dua elektron. So the two elektron lah tu. Shared yang dikongsi bersama. Two shared electrons of the covalent bond are split equally. Jadi dia split equally. Elektron tu dia bahagi sama rata. Maksudnya satu pergi belah sini, satu pergi belah sini. Split equally between two bonded atom tadilah. So ini berlaku molecular cleavage for a non-polar bond. Non-polar bond sebab non-polar bond atoms, bonded atom tu are same electronegativity, similar electronegativity. So dua-dua dapat sama amount of electron lah, dia tarik sama rata kan. Electronegativity tu adalah keupayaan elektron untuk menarik elektron kan. Jadi dua-dua sama kuat tarik elektron. So both atom get the same number of electron lah, one each. Faham kan? So in this course of reaction, homolytic cleavage ni, free radicals are formed. Free radical lah yang terbentuk. Free radical tu apa? Free radicals are intermediate. Dia adalah intermediate, right? Dia adalah neutral species lah. Dia tak bercharge tau. Dia tak bercharge. It contains unpaired elektron. Dia kata unpaired valence electron atau unpaired elektron. Dia ada elektron yang tak berpasang, unpaired. Actually, klorin ni semua ni ada 3 lone pair ni. 3 pairs of ada lone pair. Cuma tak ditunjukkan lah. Sini sebenarnya ada 3 lone pair kan untuk otak kan. Ada 3 lone pair here. Ada 3 pasang elektron pencil tu. Ada 3 pasang cuma tak ditunjukkan lah. Jadi ada, nak buat bulat tak apa boleh ni. Ada 3 pasang masing-masing, kita tak tunjuk tadi tu. Jadi ada satu nanti bila dalam free radical tu ada satu yang unpaired. Yang lain semua ni paired dah. Ada satu yang unpaired. Jadi itu maksudnya free radical. Jadi you all tak payah tunjuk lah semua-semua yang tu. Kita nak bagi faham, kata jangan ingat dia ada elektron satu je kat situ. Tak, dia ada. Macam mana ni? Okay, tak payah tunjuk lah. Elektron-elektron tak payah tunjuk. Semua saya je nak tunjuk, nak bagi orang nampak sikit lah. Cili apa dia. Okay, jadi kamu tunjuk macam tu je. Buat dot satu tu maksudnya free radical lah. Jadi you all dah buat ni dalam bukan kamu buat lah. Praktikal minggu depan tau. Yang face to face. Kan? Tapi siapa yang kelas hari Jumaat ni ada lah. Kalau amali kamu hari Jumaat ni, minggu ni ada. Saya esok kena pergi. Kamu ada kelas kimia amali Jumaat tak? Bukan Jumaat Bukan hari Jumaat lah Kalau hari Jumaat Isnin. Isnin minggu depan dah, face to face. Okay, jadi ada lecture dah habaq belum? Amali minggu depan on. Jadi dalam amali tu kamu dah buat yang e-practical kan. Jadi kamu nampak dah, you dah nampak video dah. Reactions of alkane kan. Reaction of alkane cyclohexane tu. Bila you buat dia bromin lah dalam punya eksperimen tu, bromin. Di sini saya tunjuk klorin. Bromin tu bila you put under sunlight, ada UV, ada ultraviolet light.
Jadi berlakunya homolytic cleavage. Cuma you tengok nampak benda tu dah jadi lah. You tak nampak sebenarnya dalam apa yang berlaku kalau kita kaji dia punya mekanisme dia. Okay, bromine tu when under sunlight dia akan jadi form free radical. Jadi free radical ni nanti dia akan attack alkane tu. Itu yang nampak ada perubahan warna bromine tu daripada reddish brown turn colourless kan. Jadi you punya observation tu untuk bromine lah saya cakap ni bromine reddish brown color of bromine decolorize bila cyclohexane tu you expose you letak dia under cahaya. Tapi kalau dalam dark sebab tak ada cahaya tak berlakunya homolytic cleavage jadi tak ada reaction. That's why dalam dark reddish brown color of bromine remains unchanged. Faham tak ni? Tengok kalau saya nak cuba checkkan dengan you punya amali tu. Nanti dalam amali tu dia ada mekanisme yang nak kena tulis. Mekanisme tu dia dalam alkane kita tak masuk lagi lah. Tapi ini part of this equation ni lah dalam mekanisme dia. Jadi adanya homolytic cleavage. Okay. Kita cakap je tak pun nak faham lah. Bila tengok nanti seterusnya nanti you faham lah. Termasuk alkane tu nampak sikit lah. Okay, yang ini pula the opposite pada homolytic cleavage adalah heterolytic cleavage. Heterolytic cleavage is the bond breakage in which both electron of the covalent bond tu, both electron remains on one of the atom. Atom yang more electronegative lah. Kan? Okay, ni adalah haloalkane lah ni. Ada C dengan halogen bromine. Jadi compound ni haloalkane lah. Tapi cuma tunjuk bond CBr. So, Br is more electronegative than carbon. Br is more electronegative than carbon. So, Br will get the 2 electron. Bila bond ni breaks heterolytically. Break secara heterolytic. So, the both electron, maksudnya the 2 electron lah. 2 electron will be placed onto Br. So, to become bromide ion, anion. Dia adalah anion. Yang lebih elektronegatif tu lah yang akan dapat elektron. Dia become anion. Nah, kalau carbon tu dia jadi cation lah. Tapi kalau kata nak lebih spesifik, oleh kerana ini adalah alkyl yang positive charge, carbon yang positive charge, kita panggil carbocation. Jadi ini intermediate lah. Intermediate dia tadi satu free radical, ini carbocation. Nanti carbocation ni dia akan nak balas lagi lah. Itu maksudnya tak habis lagi produk dia ni, tak dapat lagi. Ini baru intermediate. Ini baru lepas pada mula-mula kita start ini reaktan dia, lepas berlaku pemutusan ikatan, lepas tu dia jadi intermediate bahan tengah-tengah. Sebelum kita dapat produk, tak dapat lagi lah ni. Ni intermediate baru free radical dengan carbocation ni. Faham kan? Jadi notice heterolytic dengan homolytic cleavage ni kita kena tunjukkan ini dia panggil curve arrow. Arrow yang warna merah ni adalah curve arrow di mana kalau homolytic tadi kamu perasan saya tak tunjuk betul-betul tadi saya tunjuk balik lah. Tadi kepala anak panah dia tu separuh tau. Kalau you buat full salah. Ini bila tunjuk macam ini menunjukkan dia adalah homolytic cleavage. Ini adalah homolytic cleavage Ini maksudnya homolytic cleavage. Nampak? Lebih kecil. Ini homolytic cleavage cleavage tu. Kita buat anak panah kepala dia separuh je. Kepala dia separuh. Kalau kamu buat full salah. Jadi ni satu elektron pergi ke sebelah satu klorin, satu lagi elektron pergi sebelah ni. Sebab tu satu elektron jadi anak kepala tu separuh saja. Ini menunjukkan satu elektron. Ada 2 elektron dekat ikatan tu, satu pergi belah sini, satu pergi sini. Kepala separuh ni maksudnya satu elektron. Kalau kata heterolytic,
Kepala dia full notice kepala dia ni full. Ni menunjukkan dua elektron yang bergerak pergi ke bromine tu. Jadi bromide ion, Br minus. Karbon tu dia tak ada elektron, dia jadi plus lah. So ini untuk tadi hydrolytic tadi untuk yang bond tu, bond mestilah polar sebab two electron bonded tu adalah having different electronegativity. Electronegativity dia tak sama, dan cation dengan anion yang terbentuk lah. So itu ada a few differences dalam bentuk ayat lah. Nanti ada saya buat dalam bentuk table differences between hydrolytic dengan homolytic cleavage. Okay. Ini nak terang sikit lagi tentang free radical dengan carbocation sebagai intermediate tu. Intermediate yang dikatakan free radical dengan carbocation tu, kalau kita nak explain sikit apa itu free radical. So free radicals are molecules ataupun atom lah dalam tadi adalah contoh atom. Molecules atau atom yang neutral lah. Benda ni tak ada charge. Tambah sikit kat situ. Dia neutral. Molecules atau atom yang neutral that have unpaired. Yang kena mention ini yang dikatakan free radical tu dia unpaired electron. Form from homolytic cleavage. Cakap macam tu Free radicals are intermediate lah Kena mention lah benda tu, free radical ni adalah intermediate, kita tak faham apa dia tu kan. Free radical adalah intermediate. Free radicals are intermediate in terms of molecules or atom which are neutral, contain unpaired electron, form from homolytic cleavage. Complete. Ada lagi ayat dia. Dia boleh tadi sebab atas ni dah tulis intermediate kan. Tapi kalau kata you nak bagi orang faham, dia nak buat definition, you cakap lah betul-betul. Free radicals are intermediate species which are molecules or atom which are neutrals, tak ada charge, that have unpaired electron. Unpaired electron. Dia kan tadi ni nampak dia ada dia elektron tertunggal Form from homolytic cleavage. Macam tu free radical dengan dot ke sikit nak tulis H3 dot ke betul. Maksudnya dia electron division species lah sebab elektron dia tu unpaired, tak cukup jugalah. Kalau paired baru cukup lah So carbocation atau free radical ni both are electron division species lah So ini saya buat definition ni, carbocation tambah sikit intermediate species tapi sekarang tak boleh kata neutral lah dia adalah carbon positive, electron division species, carbon positively charged. Carbon positive contain carbon atom that are have attached to 3 single bond from hydrolytic cleavage. Dia mesti carbon tu mesti positif, having 3 single bond. Kan? Jadi lepas daripada carbon ni, asalnya adalah ikatan, contoh kat atas ni kan, ikatan dengan Br. So Br tu dah ambil elektron, jadi carbon tu kekurangan elektron, iaitu dia jadi positive charge. Itu maksud carbocation carbon yang positif. So dia attached to 3 other bond lah. 3 single bond. Form from hydrolytic cleavage. Mention macam tu. Carbon with positive charge ni kena mention lah. Itu maksud carbocation.
Okay, jadi ni ada differences between homolytic dengan heterolytic. Jadi dari segi definition tadi, dissociation of, untuk homolytic dissociation of a chemical bond forming two equal fragment, ataupun you boleh kata ini dia penceraian forming two equal fragment yang sama selepas kita kata bond dia break. Sorry, mana saya nampak. So tadi kita dalam definition tadi saya ada buat split equally kan. Saya buat itu. Ataupun you boleh kata split equally. Split equally lah. Sebab tu dia jadi equal fragment. Jadi bond break atau split equally. Electron split equally. Sebab tu dapat equal fragment. Electron split equally. Bond break symmetrically. Bond break symmetrically pun boleh kata. Bond break symmetrically atau electron split equally to form two equal fragment. Itulah mana-manalah yang boleh puasai. Asalkan tunjuk kata bond tu dia break. Macam ni kita nak buat equation, kena tunjuk equation juga ni equation tak ada ruang nak pilih ni, saya klik kat bawah ni Contohnya ada tadi saya buat klorin. Bila nak tunjukkan pemutusan tu, you kena tunjukkan ikatan. So anak panah pergi sini, anak panah pergi sini. You boleh buat atas bawah boleh, atas dua-dua boleh. Asalkan anak panah tu kepala dia separuh. Dan tulis UV. So dia jadi CL dan CL. Selalunya dia suruh tunjuk dengan equation you tunjuk equation macam tu lah Chlorine, both atom ni having the same electronegativity. So electron dia pergi belah sini, dia break symmetrically. That's why electron tu split equally, form equal fragments. So one electron tu given to each fragment. Maksudnya satu electron pergi belah sini, satu proton belah sini. Itu misalnya one bond electron given to each fragment. Setiap satu fragment dapat satu elektron. Itu maksud dia okay. Jadi boleh ada tambah lagi ni form untuk polar bond, non-polar bond lah occur pada non-polar bond. Kalau you nak tambah lagi boleh nak buat differences dia tu, kita boleh tambah kat mana nak tambah sikit. Jadi pada homolytic ni sebab bond dia tu adalah non-polar lah. Tambahlah kat bawah ada ruang tak? Kita tengok definition tadi kan. Jadi ini boleh bond dia, yang ini non-polar, occur for non-polar bond. Bond dia non-polar, yang ini polar. Bond. So ada lagi satu differences you boleh buat juga tambah. Daripada definition tadi tu, ada dah nampak differences dia. Okay, jadi dia menghasilkan produk dia tu free radical lah untuk homolytic. Okay, bila kita tengok untuk heterolytic, dissociation dia tu penceraian dissociation tu penceraian. Dissociation of a chemical bond forming two equal fragment, unequal fragment. Ataupun you boleh kata electron split unequally lah. That's why dia form unequal fragment, bond break, unsymmetrically, non-symmetrically,
non-symmetrically. Tak simetri. Bond break non-symmetrically. Dia form cation dengan anion. Contoh saya ambil HBr pula HBr senang sikit. HBr ni jadi bond adalah polar. Br is more electronegative than hydrogen. So the electron tu will be, nak panah dia, kepala dia penuh, will be given to Br. So Br becomes negative charge anion. Ini H plus Br minus. Dia jadi cation dengan anion. Kalau benda tu yang attach pada Br tu positive charge, carbon. So dia jadi carbon positive charge lah, carbon cation. Dalam kes ni saya tunjuk dia jadi cation H plus. Sebab HBr So itu. Sebenarnya kita kena tunjuk equation dia lah. Nampak very different. So both two electron, two bonded electron tu will be given to one of the fragment yang lebih electronegative lah, and none to the other. The other one tak dapat apa-apa elektron. Dia jadi positive charge. Jadi dalam homolytic cleavage dia kena ada special condition initiated by, dicetuskan oleh tu. Dalam homolytic cleavage dia kena ada condition some special supaya boleh berlakunya homolytic cleavage. Dalam dia punya amali tu dia kena ada reaction of alkene, maksudnya dia kena ada sunlight. Sunlight. UHT. Ada sunlight. Sunlight. Dia ada UV. Ultraviolet light. Baru dia boleh berlaku. Jadi sama ada heat, sunlight, light, peroxide. Peroxide tu hydrogen peroxide H2O2. Baru dia boleh berlakunya homolytic cleavage. Maksudnya itu special condition yang perlulah. Kalau kata untuk heterolytic cleavage dia tak perlu special condition, tak perlu cahaya ni. That's why reaction cyclohexene dalam gelap pun boleh, dalam cahaya pun boleh. Dia sebab dia tak memerlukan cahaya. Dan gelap pun dia boleh nak balas. Jadi dia tidak melibatkan pembentukan free radical. Jadi tak perlulah special condition tu. Dan untuk homolytic cleavage is a fast reaction, whereas heterolytic is much moderate. And homolytic cleavage ni lebih kepada gas reaction lah. Tapi punya dalam tu adalah liquid lah, tapi dia lebih kepada gas reaction. Ini tak penting sangat lah. Kalau you nak bagi definition, kalau you nak bagi dia, kalau dia minta 3, you bagi yang atas-atas. Yang atas-atas tu. Boleh bagi ni atau yang jenis bond tu, bond bukan bond polar atau tidak. Bagian bawah tu tak penting lah. Saja saya nak bagi penuh kan apa ciri dia lagi. Itu differences between homolytic dengan heterolytic. Faham tak? Faham. Ya kan? Okay, jadi ini kamu tadi dah tengok dah apa yang dikatakan carbocation, free radical. Dalam syllabus juga dindaki kamu belajar what is dia punya stability dia bila kita nak bandingkan relative stability antara intermediate itu. Intermediate yang different class. Sekarang kita belajar dulu sebelum kita nak tahu macam mana stability dia, mana lebih stable. Kita belajar dulu macam mana yang dikatakan different class dia tu. Dia ada tertiary, secondary, primary dengan metal. Okey, kita nak kelaskan intermediate tu macam mana? Okey, sebelum tu intermediate tadi kita dah tahu intermediate tu boleh dalam bentuk carbocation
ataupun free radical. Carbocation tu yang carbon yang positif lah Carbon yang positif. Kalau free radical, carbon yang ada. Okey, dalam kes sekarang ni tadi kita tunjuk free radical halogen, klorin. Tapi yang ni sekarang ni nak cerita tentang free radical alkyl. Free radical bagi alkyl. Kalau carbon yang ada unpacked electron tu. Okay. Jadi dia punya stability dia macam mana? Nak tengok. Jadi kita jadi kamu tahu benda-benda ni dia panggil intermediate, bahan perantara sebelum kita dapat produk carbocation free radical. Okay. Kemudian kita nak kelaskan dia macam mana? Jadi ada yang dipanggil tertiary, secondary, primary, metal. Tertiary tu macam mana Tertiary tu macam juga kita classify carbon sebelum ni. Saya dah tunjuk kat you all kan yang saya ada missing slide. Macam tu. Saya ada missing kita classify carbon. Ada tak? Saya dah tunjuk you all tak? Classify carbon tu. Carbon primary, carbon secondary, carbon tertiary. Ada kan? Ada permulaan 1 hour sebelum ni. Masa tu sound dia okey tak? Ada tapi tak dengar. Tak dengar juga kan? Oh, kena patah balik yang tu lah. Alamak, saya terlupa tak saat ni patutnya start dengan yang tu dulu. You kena classify yang tu dulu baru boleh tahu you macam ni kita classify yang ni. Saya kena patah balik kan Saya patah balik, okey. Saya duduk dekat, saya suka tambah tau. Saya terlupa tadi. Ni. Slide ni missing dalam nota kamu, slide ni missing. Sebelum ni. Ada missing Kamu rujuk balik nota yang saya dah upload pada ini Kamu rujuk balik nota yang saya upload pada GC. Ada beberapa yang different sikit daripada nota kamu yang dah dicetak. Iaitu yang ini. Ini slide ni kena tambah. Iaitu kita classify carbon. Dalam tutorial kan kamu perasan dia suruh classifykan carbon. Classify carbon Okay. Carbon tu kita nak kena classify dia. Tujuan dia classify ni dia adalah something later on ni kegunaan dia Sekarang ni kamu belajar dulu classify dia macam mana, itu je. Kegunaan dia later. Okay. Kamu classify carbon dan hydrogen atom juga classify lah Kita classify carbon, kita hanya lihat carbon yang sp3 hybridized carbon saja. sp3 hybridized carbon saja kita classify Okay, mungkin you tak belajar hybridization, kamu tak faham lah apa benda sp3 hybridized ni, sp3 tu apa dia Okay, tapi tak apa, saya sekadar kata untuk seringkasnya, kamu hanya tengok carbon yang dia attach pada dia 4 single bond. Tengok carbon yang attach pada dia 4 single bond. Ni 4 single bond. Ini maksudnya sp3 hybridized carbon lah. Kamu mungkin tak tahu sp3 tu apa. Tapi tak apa, tengok je carbon yang ada 4 single bond, itu sp3 hybridized carbon. Kalau kata dia ada double bond, ini tak mau. Tak mau classify. Dia ada triple bond, tak mau Tak mau, kita tak mau classify tu. Maksud saya, carbon yang double bond, carbon yang triple bond, jangan classify. Biar dia pergi kat dia kat situ. Jangan classify. Kita hanya lihat carbon yang ada 4 single bond, iaitu sp3 hybridized carbon. 4 single bond.
Okay. Jadi kita classify dia kepada primary, secondary, tertiary, quaternary. Kita nak classify carbon ni, carbon tu kita kena panggil dia primary, secondary, tertiary, quaternary. Okay, carbon primary tu apa? Carbon primary adalah carbon yang attach padanya one other carbon. Ni carbon tu yang 4 tangan tadi. Salah satu 4 tangan tu adalah carbon. Jadi carbon tu adalah kita panggil carbon primary lah. Kita nak classify carbon. Jadi kita tengok apa yang terikat padanya. Daripada 4 tangan dia tadi. Kalau dia terikat padanya adalah satu carbon, 3 lagi hidrogen. Jadi maksudnya carbon tu primary. Boleh Primary carbon. Primary carbon. Dia tak keluar hujung ni. Bila saya point ni, kamu nampak tak pergerakan yang saya duk point ni? Saya point pada primary carbon kat atas ni, nombor 1 ni. Kamu nampak tak dia bergerak? Tak nampak Nampak tak? Nampak. Nampak? Nampak, madam. Oh, nampak Okay. Primary carbon adalah carbon bonded to one carbon. Primary carbon adalah carbon yang bonded pada one carbon. Macam tadi saya tunjuk kat bawah ni lah non-structure ni. Carbon yang attach pada dia bonded to one carbon, kita panggil primary carbon. Okay. Secondary carbon pula apabila carbon tu bonded pada two other carbon. Carbon ni. Carbon ni, saya padamnya ini sekejap. Carbon yang ini dia terikat dengan 2 carbon. 4 tangan tadi kan? 2 adalah carbon. So ini secondary. Ini secondary. Okay. Tertiary yang ini sebab dia ini tertiary carbon. Carbon tu nampak tak nombor 3 tu? Ini adalah tertiary. Apa ni saya tak tulis ni? Tertiary sebab dia terikat dengan 3 carbon lagi. 1 hidrogen. Boleh. Quaternary yang ini. Quaternary 4 darjah. Sebab dia terikat dengan semuanya karbon. 4 tangan dia tu semuanya adalah karbon. So kita labelkan semua. Di sini adalah primary sebab 4 tangan tadi 1 karbon, 3 hidrogen. Dan yang hujung-hujung adalah primary lah. Yang hujung-hujung. Yang hujung-hujung tu adalah primary. Sebab dia terikat dengan 1 karbon. Kalau dia duduk tengah sikit, dia terikat dengan 2 karbon. Jadi itu adalah secondary. Ini adalah primary. Tak boleh ni. Boleh problem tak? Senang ke? Faham tak saya duk ajak ni? Dia kalut sangat ke apa? Okey tak? Boleh Primary, secondary, tertiary, quaternary. So different classes of carbon. Bergantung kepada carbon yang kita nak classify tu, dia attach pada dia berapa carbon. Daripada 4 tangan tu kan, 4 tangan dia tu. Kamu tengok dia terikat dengan apa? Kalau dia terikat dengan carbon, yang lain-lain tu hidrogen. Jadi maksudnya dia ni adalah primary. Macam tu. Sebab dia terikat dengan 1 karbon. Bukan kita tak tengok dah karbon-karbon sebelah ni buat fikir dia lah. Kita tengok dekat 4 tangan ni je. Kita tengok yang 4 tu. Ada 1 karbon. Yang lain tu hidrogen. Jadi primary. Kalau yang ni karbon. Ini pun karbon. Jadi ni jadi secondary pula. Macam tu Okay, saya padam dah. Okay, jadi kan selalunya soalan dia tu dia suruh classify carbon dan juga hidrogen juga kalau dia suruh. Hidrogen tu kita tengok macam mana kita nak classify tu. Hidrogen kita tengok dia terikat dengan carbon tu carbon apa. Kalau carbon tu primary, so hidrogen tu hidrogen primary lah.
Hidrogen dia pun hidrogen primary. Ya? Kalau carbon tu carbon tertiary, hidrogen tu tertiary. Macam tu. Ya? Jadi kalau carbon quaternary, dia tak ada hidrogen lah. Hidrogen hanya boleh primary, secondary, tertiary sajalah. Tertiary maksudnya dia ada satu je hidrogen kat situ. Boleh faham kan? So normally soalan ni dia suruh classify, lepas tu dia suruh numberkan bilangan, total kan berapa. Number of. So number of different classes tu. Nak tulis elok sikit. Number of kira berapa bilangan. Okay, kalau primary carbon ada berapa? You kena kira lah. Primary satu, buang hidrogen ni. Okay, confuse ni. Nak tengok carbon ada berapa? Satu yang primary. 1, 2, 3, 4, 5. So kita ada 5. 5 primary carbon. Secondary carbon ada berapa? Secondary ini ada 1, 2. Tertiary ada berapa? Tertiary ada 1 kan ni. 1. Quaternary ada berapa? Dari carbon ada 1. 5, 6, 7, 8, 9. Cakap balik. You check betul-betul sebab selalu student boleh silap juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, cukup. Selalunya dia suruh label. Label setiap satu tu. Label. Lepas tu jumlahkan ke. Okey, lagi kalau kata dia bagi structure yang lebih complicated lah. Ni saya nak bagi you all faham ni. Saya tambah sikit lah slides ni. Dalam kelas lain saya buat lah. Sebab kalau nampak macam tu macam simple, macam boleh faham, tapi bila takut dia bagi complicated sikit, dia tak boleh. Dia nak buat kan. Ada setengah student dia nak boleh. Buang kat sini sekejap nak delete yang ni. Tulis kat dia. Highlight. Ada select ni. Tak apalah. Okay. Ni nampak yang ni. Okay. Okay, katakan dia bagi structure yang lebih complicated. Okay, mungkin dia buat skeletal structure. Skeletal structure, dia buat ada campur-campur dengan condense. Jadi, dia suruh classify carbon, katakan. Jadi, kamu kena buka dululah. Tulis dalam bentuk expanded. Kamu buatkan dalam bentuk expanded structure supaya senang nak label. Takut you tak perasan lah. Kalau dia pandai tak apa. Tapi takut lah you terlepas, you silap pun tak nampak sangat. Jadi lebih baik kamu buat dalam bentuk expanded structure. Tapi kadang-kadang soalan tu dia akan guide kamu daripada structure yang nampak very simple. Dia ada hidden atom tu dia dalam bentuk skeletal, condense semua ni kan. Dia akan suruh you buka dulu. Suruh buat expanded structure. Baru label. Jadi kalau dia tak suruh ke ataupun dia suruh, you kena buat try. Buat bagi expanded, bagi nampak sikit. Okay, ni gelang 6. Kita buka bagi nampak. Baru kita label. Buka dulu.
Tapi soalan ni kadang-kadang dia suruh lah siap-siap lah. Supaya you tak tersilap. You expandkan structure tu. Ini dah CH3 ada 3. CH3 ada 2 Ini semua ni tak cukup ni 1, 2, 3 ni maksudnya dia ada hidrogen. 1, 2 ada 2 hidrogen. Okay. Ni 1, 2 ada 2 hidrogen. Ini dia ada double bond. Jadi dia ada 1 hidrogen sajalah. Satu carbon ni. Carbon yang double bond ni ada 1 hidrogen. Ini macam tu. Okay. Jadi you expand dulu structure tu. Lepas tu baru label. Okay. Kita nak labelkan primary, secondary, tertiary, quaternary kalau ada. Pen lain lah. Okay. Yang ini carbon yang terikat dengan 2 carbon. So ini adalah secondary. Ini secondary. Carbon yang terikat dengan 3 lagi carbon. Ini tertiary. Betul, boleh? Carbon yang ni pun terikat dengan 3 carbon, tertiary. Carbon ni terikat dengan 1 carbon. So ini adalah primary. Primary carbon. Ini primary carbon. Ini secondary carbon. Ini pun secondary carbon. Carbon. Carbon ni yang bukannya sp3 ya. Kita nak cari carbon yang tangan dia macam tu. Oh, single bond je. So carbon ni dia ada double bond. So ini jangan classify dia. Kamu jangan classify dia. Tak mau. Tak mau kira dia. Jangan classify dia. Jadi primary carbon ada berapa? Primary carbon ada 1. Oh sorry, yang ni bukan secondary ya. Saya tersilap. Ni saya cakap primary kot, saya tulis secondary. Ini adalah primary. Sebab carbon ni terikat dengan 1 carbon. So primary ada 1, 2. Secondary ada berapa? Secondary ada 1, 2, 3. 3 no. Tertiary ada berapa? 1, 2. Itu kira balik total dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Number of bilangan. Berapa. Macam tu Jadi kita classify carbon. Jadi carbon yang 4 tangan. Jadi kalau nak classify hydrogen, tengok pula. Hydrogen tu attach dekat carbon jenis apa. Kalau carbon tu carbon primary, so hydrogen tu hydrogen primary lah. Faham dah kan? Okay, sekarang kita back kepada classify tadi carbocation tadi dengan free radical tadi. Allah, tak ni apa. Ni ke? Okay, ni back balik yang ni. Okay, jadi sama jugalah kita nak classify carbocation, free radical, alkyl ni. Kita tengok carbon yang attach padanya berapa carbon. RR ni, alkyl ni carbon lah. Tak kisahlah dia methyl ke, ethyl ke. Okay. Jadi dia bukan lagi 4 tangan lah. Dia sebab dia dah putus lah ikatan, salah satu ikatan ni satu ikatan ni dah putus. Jadi dia tinggal 3 tangan lah. 3 single bond. Jadi kalau yang 3 itu, 3 single bond tu attach padanya adalah carbon. Semuanya carbon, alkyl. Bateri dia ni macam tak ada.
Saya tak faham maksudnya. 4. Jadi kalau dia kata 3 karbon, yang attach padanya 3 karbon, jadi kita panggil tertiary tertiary carbocation. Macam tu. Kamu nampak tak ni? Okey ke? Nampak. Okey. Tertiary carbocation. Okey. Ah, Nampak madam. okey. Kalau free radical pun, kalau free radical, alkyl, kalau dia semuanya karbon atau alkyl, tiga-tiga ni, 3 single bond ni semua attach pada dia tu adalah alkyl atau 3 karbon, kita panggil tertiary alkyl lah. Macam tu kita classify dia. Kalau 2 adalah 2 single bond tu, 2 adalah karbon, alkyl, jadi dia secondary. Kalau 1 je karbon, dia panggil primary. Primary carbocation, primary free radical. Kalau tak ada karbon, maksudnya dia methyl. Methyl carbocation, methyl free radical. Okay, boleh. Itu how you classify carbocation dengan free radical. Okay, sekarang kita nak tengok dia punya stability dia. Which one more stable? Which one more stable? Lanjut. Lanjut semua tu sana. Lanjut. Kita kecilkan sikit Kecil sangat tak? Nampakkan semua. Okey. Okay. Jadi kita dah tahu dah tadi kelas dia apa, tertiary, secondary, primary, methyl. Okay, kita nak tengok stability dia. Okay. Stability dia, tertiary lebih stable tau berbanding dengan secondary, berbanding dengan primary, berbanding dengan methyl. Itu juga dengan free radical tu. Tertiary more stable than secondary, more stable than primary, dan methyl lah. Yang saya tunjuk tanda macam ni maksudnya more stable. More stable. Nak tulis benda tu kalau kecil tak boleh nak tulis. More je lah. Saya tulis more je Maksudnya more. More stable. Stability dia more Tertiary more than secondary, dan primary, dan methyl. Okay, jadi kenapa? Kenapa tertiary more stable than secondary, dan primary, dan methyl? Okay, jadi dan kita nampak di sini, jadi lagi banyak alkyl, lagi stable. Lagi banyak alkyl, lagi stable kan. Sebab saya kata tadi tertiary more than secondary, dan primary Kalau alkyl lagi banyak, lagi stable. Ni alkyl 2. Alkyl 1, kalau tak ada alkyl langsung. Lagi less stable. Jadi kamu kena faham apa sifat alkyl tu. Kenapa dia menyebabkan lebih stabilnya kamu punya carbocation ataupun free radical. Okay, kena terlihat pada dia punya alkyl tu. Alkyl adalah electron releasing group. Alkyl ni adalah electron releasing group. Okey, alkyl tu contohnya adalah methyl, katakan. Methyl CH3. CH3 ni saya tumpang tulis tangan ni. CH3 ni okey. Takut dia confuse dengan methyl yang ni saya tulis tangan lain sikit lah. Ubah sikit. Di tengah-tengah ni Alkyl, yang dikatakan alkyl ni alkyl tu ambil tangan satu CH3. Jadi dia C, contoh alkyl CH3. Etil pun boleh saya tunjuk alkyl ni CH3. Jangan ingat alkyl tu CH3 sahaja, apa-apalah apa-apa. Ni maksudnya CH3 ni R ni saya buat bulat tu katakan dia CH3. Jadi CH3 ni jadi ada ikatan dengan karbon yang kita nak
Karbon yang positif ni kan, karbon yang positif. Jadi alkyl karbon tu bila ada hidrogen, jadi dia ada sigma bond. You tak belajar sangat sigma bond tu apa dia. Sigma bond ni adalah ikatan covalent lah, jenis ikatan covalent. Kalau dia single bond, jadi sigma bond dia satu. Sigma bond. Sigma bond sigma bond. Kalau single bond dia ada satu sigma bond lah. Kalau ada double bond, maksudnya ada satu single bond, satu double bond. Sigma bond ni adalah ikatan covalent lah. Jadi yang untuk single bond. Satu tu. Kalau single bond ni maksudnya dia sigma bond. Kita tak belajar lagi ni bond-bond ni. Jadi maksud saya di sini bukan apa nak cerita apa ni, bukan nak detail-detail sangat Jadi maksudnya kalau kata ada banyak sigma bond, banyak elektron lah. Banyak elektron. Jadi dia akan bagi elektron. Dia akan bagi elektron. So dia akan bagi elektron pada karbon positif tu. Jadi dia akan bagi elektron. Dia bagi elektron. Jadi alkyl ni adalah electron releasing group. Dia bagi elektron dekat karbon tu. Jadi alkyl group, kita dah faham, alkyl group adalah electron releasing group. Macam mana boleh katakan electron releasing? Dia sebab dia ada banyak sigma bond. Jadi dia banyak elektron. Itu yang dia bagi. Jadi tak payah detail-detail nak cerita sangat. You cakap alkyl electron releasing group je lah. Macam mana tu Tak payah kena macam mana dia releasing tu. Sebenarnya inilah daripada contohnya metil. Metil tu dia ada banyak sigma bond. Maksudnya dia ada banyak elektron. So dia akan bagi. Dia akan bagi pada karbon yang positif tu. Jadi dengan itu dia stabilize lah positive charge tu. Ataupun free radical tu. Jadi sebab apa? Positive charge dengan free radical ni, dua-dua ni, species ni, dia adalah electron deficient species. Electron deficient carbon ion dengan free radical ni, dua-dua ni kekurangan elektron. Jadi kalau kata ada group, iaitu electron releasing group yang duk bagi elektron, jadi dia menyebabkan dia lebih stable lah. Faham ke tak? Macam kamu kan, tak ada duit, kekurangan duit, deficient. Tapi ada kawan-kawan yang tolong pinjamkan duit. Jadi lagi bolehlah kan, bolehlah survive kan, nak beli makanan ke apa kan. Itu maksudnya macam tu lah. Kekurangan tapi ada orang boleh bagi. Jadi dia lebih stable. Jadi more alkyl group present, maksudnya more stable. That's why tertiary more stable than secondary than primary. Macam tu nah. Okay, effect ni kita panggil inductive effect. Inductive effect. Effect ni kita panggil inductive effect. Kalau bahasa Malaysianya dia panggil kesan aruhan. Hasil daripada aruhan charge ni adalah akibat daripada pergerakan elektron melalui ikatan covalent. Elektron tu bergerak melalui ikatan covalent tu. Itu dia panggil inductive effect. Kesan pergerakan elektron, kan elektron tu bergerak melalui ikatan covalent, itu dia panggil inductive effect. Okay, boleh Okay, jadi itu stability of intermediate carbon ion dengan free radical samalah. Tertiary more stable than secondary dan primary dan metal. Dia bukan so compare antara carbon ion dengan free radical, tapi antara different class mereka. Different class carbon ion, class free radical. Ada lagi satu intermediate yang you all tak belajar tapi DS nanti belajar, iaitu carbanion. Carbon yang negative charge. Carbon yang negative charge dia terbalik. Dia yang vital lagi stable daripada primary bandingkan secondary dan tertiary. Sebab dia tak perlu ada alkyl. Kalau ada alkyl dia jadi lagi kurang stable sebab dia dah negative charge. Carbon yang negative charge. Yang you all belajar ni carbon yang positive charge perlu alkyl. Lagi banyak alkyl lagi stable. Faham Okey, kita sambut tu panjang cerita kat sini. Okey, jadi lupa selamat tadi yang ada lagi sikit. You belajar ni sebenarnya kegunaan dia bila tahu kegunaan dia lambat lagi dalam SDS. Tapi belajar siap-siap. Dia ni dia bila tengok mekanisme
untuk kehasilan produk mana yang lebih produk utama tu, kita berdasarkan karbokation ion yang mana lebih stable ni lah sekarang ni belum guna dia. Belajar je dulu stability dia. Okey, terusnya lah. Okey. Ini pula sebelum kita pergi kepada type of organic reaction ni, sebenarnya nak ajar ini je lah type of organic reaction, iaitu reaction yang dikatakan addition, substitution dengan elimination. Type of organic reaction. Jenis tindak balas kimia bagi organik. Jenis tindak balas bagi kimia, bahan kimia organik jenis tindak balas bagi bahan organik. Ada 3 untuk silibus kamu ni. Sebenarnya ada lagi tapi belajar dulu 3, iaitu addition, substitution dengan elimination. Okey. Tapi sebelum tu saya nak masukkan sikit lah bagaimana kita classify reagent yang bertindak balas atau reaktan yang bertindak balas. Reaktan atau reagent yang bertindak balas tu. Apa ni? Yang ini sebenarnya tak clear. Dalam syllabus tu rasanya tak ada. Tapi belajar sikit tak apa. Sebenarnya kalau you belajar tu, kamu akan boleh tulis type of reaction tu dengan lebih spesifik lah. Dalam syllabus kamu dia tunjuk hanya secara general saja. Maksudnya dia kata addition, substitution, elimination. Kalau kamu dah belajar sikit tentang reagent yang bertindak balas itu jenisnya apa, kamu boleh tulis tindak balas tu dengan lebih spesifik. Misalnya you boleh tulis contohnya you boleh tulis dengan lebih detail, spesifikkan dia. Kita boleh kata, kalau kata addition tu mungkinkah dia electrophilic addition. Dia boleh tulis sampai macam ni lah, electrophilic addition. Kalau kamu dah belajar bila you classify reagent tu. You boleh tulis electrophilic, kena tambah lagi satu perkataan kat depan addition tu. Kalau kamu dah belajar tentang classification of reagent ni. Jadi saya nyatakan jugalah sikit-sikit lah. Mungkin dia tak diperlukan dalam syllabus UR tu. Tapi tak apa, kita belajar sikit. Sebab saya pun tak, kadang-kadang dalam syllabus ni kata dia tak perlu, tapi nanti dalam exam keluar pula. Dan benda tu keluar nanti takut you pening. Apa ni takut tak belajar langsung lah. Jadi saya bubuh juga sikit. Reagent tu kita boleh classify dia kepada electrophile dengan nucleophile. Okay. Jadi electrophile ni kalau nak senang ingat, kita buat E+. Itu electrophile. Nucleophile kita buat Nu-. Nu-. Okey. Phile ni, kalau tak silap saya lah, dari perkataan Greek maksudnya love. Jadi kalau electron phile maksudnya electron loving. Dia suka elektron. Nucleophile, nucleus loving. Nucleus loving. Okay. Electron loving maksudnya dia suka elektron. Maksudnya dia positive charge lah kan. Dia kekurangan elektron lah, sebab tu dia suka elektron. Electrophile, electron loving. Jadi tentulah dia, bila dia suka elektron, dia kekurangan elektron. So daripada definisi, kamu nak kena bagi dia tu electron deficient species. Tak boleh kata electron loving lah Electron deficient species. Dia kekurangan elektron. Sebab tu dia suka elektron Jadi dia akan accept electron pair. Dia capable of accepting electron pair. Jadi definition kamu buat macam tu. Kalau dia tanyalah define electrophile. Electrophile is a reagent which is electron deficient species
and capable of accepting electron pair. Kita cakap macam tu. Nak senang ingat, buatlah electrophile tu, kita nak senang ingat, kita kalau E electrophile, kita buat plus. E plus, nak senang ingat. Jadi dia kekurangan elektron lah tu, sebab dia plus. Jadi dia akan accept elektron. Kalau nucleophile, kita buat Nu minus. Jadi dia terbalik lah. Dia adalah electron rich species. Sebab tu dia negative charge, dia ada elektron. Electron rich species capable of donating electron pair. Dia boleh donorkan elektron. Macam tu Yang tadi tu electrophile tu jadi contoh-contoh dia. Kalau kata dia electron deficient species. Okay. Contohnya cation. Itu plus kan. Carbocation. Yang electron deficient lah. Ataupun electron deficient site iaitu karbon yang tak ada kau saya ke tu. Karbon yang partially positive. Kejap kamu baca dulu, saya angkat telefon ni kejap. Kau ni. Okay, tak apa. Tadi kat sini boleh tak ni? Electrophile, electron deficient species. Electron deficient species, electrophile. Dia electron loving. Jadi dia kekurangan elektron, sebab tu dia akan accept elektron. Dia suka elektron, dia accept elektron. So, jadi dia akan attack lah electron rich area of organic molecule tu sebab dia nak elektron, so dia attack pada electron rich area. Contoh-contohnya adalah H+, cation, cation atau carbocation atau electron deficient site, maksudnya karbon yang carbonyl tu, karbon yang positif. Karbon tu bila dia attach pada oksigen yang lebih elektronegatif, jadi karbon tu adalah kekurangan elektron. Jadi dia partially positif, itu electrophile. Manakala nucleophile, tadi dia nak senang ingat kita buat Nu minus, jadi dia electron rich species. Jadi dia akan capable donate lah. Contoh-contohnya, dia adalah maybe anion, okay, atau yang dia ada elektron lah. Nucleophile ni dia electron rich, dia ada elektron lah. Contoh dia ada lone pair ke. Contohnya Lewis base ammonia, dia ada lone pair. Kalau tengok ada lone pair, maksudnya dia nucleophile. Ataupun dia ada pi electron. Pi electron. Dia ada karbon-karbon double bond, triple bond atau benzene. Itu maksudnya kalau benzene tu dia adalah nucleophile Jadi saya buat summary sikit kat sini lah. You all pening tengok ayat-ayat panjang macam tu kan. Kita buat table bagi nampak sikit. Apa yang saya kata tadi, nucleophile, electrophile. Jadi kalau kata electrophile dan nucleophile, nucleophile. Okay, nak bagi senang ingat, electrophile kita buat E+. Nucleophile kita buat Nu minus. Kamu masih di sana tak putus ke? Ada Ya, ada. Ya. Sebab saya senyap ni, aku risau. Jadi electrophile, nucleophile. Nak senang ingat, electrophile kita buat E+, Nu minus, nucleophile. Jadi dari segi definition dia, electrophile tu adalah electron deficient species. Electron deficient species. Region which is electron deficient.
Dia electron division cukup lah panjang-panjang electron division. Dan ini electron rich. Dia ada negative charge. Dia sebenarnya logik je. Electrophile ni electron loving. Jadi dia sebab dia kekurangan, sebab tu dia suka. Nucleophile ni nucleus loving. Jadi dia ada elektron, jadi dia suka yang positif. Maksudnya nucleophile. Electron rich species. Jadi yang ni tadi electron division, kekurangan elektron. Jadi dia akan accept lah elektron. Dia akan accept elektron sebab dia kurang. Yang ini dia banyak elektron, so dia donate elektron. Dia akan donate lah. Jadi contoh-contohnya ini tentulah cation, positive charge. Tulis cation lah, general sikit. Cation. Tengok you dah kata E plus tu, cation. Ni anion. Kan? Contoh-contoh dia. Example. Ion contohnya H plus. Anion contohnya Cl minus ke. Hydroxide ion ke. Okay. Lagi maybe carbon plus ke. Carbocation. Carbon plus ke. Ataupun kalau dalam carbonyl tu dia di sini partially positive. Di sinilah. Carbonyl lah. Carbonyl tu sebab carbon yang terikat dengan oksigen lebih negatif. Jadi carbon tu partially positive. Jadi di situ electrophilic site dia panggil. Electrophilic site. Yang ini lagi tadi ni adalah kalau dia ada lone pair. Misalnya amonia. Jadi dia ada lone pair. Kamu tengok yang dia ada lone pair. Lone pair elektron. Contoh amonia. Atau dia ada pi elektron. Maksudnya dia carbon-carbon double bond ke. Dia pi elektron. Atau benzene ring. Jadi benda tu yang kaya dengan elektron dari segi pi elektron. Double bond ni, double bond ataupun unsaturated, dia ada pi bond tau. You all mungkin tak belajar ni sebenarnya. Double bond ni dia terdiri daripada sigma bond dengan pi bond. Jadi dia ada pi elektron lah yang terlibat. Pernah dengar tak pi bond? Tak ada mention lah. Bond kamu tu, covalent bond tu dia ada dua type. Satu sigma bond, tadi saya tunjuk sigma bond. Satu adalah pi bond. Tunjuk kat sini ya. Kalau dia single bond, ini maksudnya sigma bond. Kalau dia double bond, satu sigma, satu pi. Bond ni terbentuk daripada pertindihan orbital. You all tak belajar lagi ni. Tapi saya nak abang tu kalau kata ada multiple bond tu ada pi elektron lah. Macam tu cukup lah. Ada multiple bond, ada pi elektron. Jadi double bond, benzene ring, ada pi elektron. Jadi bila ada pi elektron, jadi maksudnya elektron, dia ada elektron. Elektron ni dia duduk kat setempat. Dia lebih dia boleh senang diputuskan ni. Ikatan pi ni ikatan yang lebih lemah, dia senang diputuskan. Jadi dia elektron tu lah yang yang digunakan untuk buat ikatan baru tu tau. Ikatan tu akan putus, dia akan jadi ikatan baru. Jadi dia melibatkan elektron pi ni lah. Pi bond ni, dalam double bond, pi bond yang akan break untuk menghasilkan ikatan baru.
Nah. Jadi dia elektron rich species lah. Kalau nampak alkin, alkin tu nukleophile lah. Sebab dia ada pi elektron, ada double bond. Dia tak? Nak kata nak suruh detail sangat, sepatutnya tak payah sangat ni. Tapi bagi ada idea sikit lah Dia tujuan dia macam ni Bila kamu dah belajar sikit, jadi kamu boleh spesifik sikit lah type of reaction. Tapi saya pun tak pasti sebab dalam syllabus dia tunjuk macam addition, substitution, elimination. Maksudnya kita tak payah cerita panjang-panjang. Tapi semua takut dia naik jugalah soalan tu. Soalan dia suruh tunjukkan dengan panjang. Maksud saya macam ni. Kalau kata dia tak suruh spesifik, selamatlah macam ni sekali lagi masa pun tak ada tapi dah sengaja ni. Okay, macam ni kan. Sekarang ni kamu dah tahu type of reaction ada 3. Macam ni type of reaction ni ada 3 yang kamu kena tahu: addition, substitution, elimination. Okay, apa maksud addition? Addition tu maksud you tambah. Addition maksudnya tambah. Contohnya alkin kan. Alkin ni dia ada C double bond C. Ada benda dia dah tambah. Kamu tengok kita bandingkan reaktan dengan produk ni. Ada benda dah masuk dekat sini. H dengan Br ni pergi masuk dekat struktur alkin ni. Double bond ni asal dia ada double bond, nanti hilang tinggal satu je. Jadi maksudnya macam ni. Ni double bond. Double bond ni. Satu bond tu iaitu yang pi bond lah. Dia akan putus. Hilang, kita buang. Tinggal satu je ikatan sigma bond yang tinggal. Lepas tu sekali ada satu dari sini, satu dari sini. Dia macam tu. Daripada double bond tadi, jadi single bond. Lepas tu dia akan jadi sebelah sini. Maksudnya dia jadi sini. Dari sini, sini. Boleh faham tak? Boleh. Boleh kan? Jadi ada benda dah masuk lah kat dia. H dengan Br ni dah masuk dekat carbon-carbon double bond tu. H dengan Br ni dah masuk Padan. Ni kabut sangat. Jadi ini maksudnya addition. Kan? 2 jadi 1. Ada benda dah masuk. Kan? Ada 2 benda. Betul satu dimasuk situ. Jadi addition. Jadi formula dia 1 campur 1 jadi 1. Dia tak 1 campur 1 jadi 2 kan? Tak kan? Dia formula dia 1 campur 1 jadi 1. Dia sebab ni ada 2 tu, lepas tu yang tu masuk situ, jadi 1 lah. Macam tu itu maksudnya addition. Contoh yang kedua ni, jadi kamu nak tahu reaction addition tu adalah reaction, kamu tengok dia ada double bond, reaction alkin, benda tu alkin, alkin addition lah. Contoh yang kedua ni adalah carbonyl. Carbonyl. Dia ada C double bond O, aldehyde ke ketone ke. Kamu tengok sini nampak kan, CN ni dia mai masuk dekat sini. CN ni nanti dia mai masuk sini, dia jadi single bond, naik dia jadi OH. Itu maksud addition. 2 jadi 1. Carbonyl, aldehyde dengan ketone. Okey, jadikan addition ni daripada unsaturated yang tak tepu, unsaturated ada multiple bond kan. Ni pun ada multiple bond, ada C double bond O, ada unsaturated lah, ada multiple bond. Unsaturated jadi saturated. Jadi semua jadi single bond. Jadi saturated. Daripada unsaturated jadi saturated. Itu maksud dia. Okey, kalau kata
kamu dah belajar jenis apa reaktan tadi kan, yang saya duk cakap you faham tak faham tu, electrophile, nucleophile tu kan, kita boleh spesifikkan lagi reaction tu. Addition tu nak kata electrophilic ke nucleophilic ke. Okay, contohnya sini kan, sini tadi alkene dia ada multiple bond, dia ada pi electron, so dia nucleophile. Dia nucleophile. Reagen yang tindak balas dengan dia, HBr ni, mekanisme tindak balas ni, you akan buat ni mekanisme ni nanti dalam alkene. Iaitu H ni. H ni adalah electrophile. H ni akan menyerang karbon dekat karbon double bond ni, jadi dia akan masuk. Ada cara lah dia nak masuk macam mana tu kan. Jadi dia sebagai electrophile. Jadi oleh kerana kita nak namakan tindak balas ni dengan lebih spesifik, kita kena tengok reagen yang bertindak balas dengan bahan organik kita, iaitu H+ ni lah. Dia sebagai electrophile. Jadi reaction ni dia panggil electrophilic addition. Jadi electrophilic letak depan. Sebab H+ sebagai electrophile, jadi reaction tu dia akan panggil electrophilic addition. Jadi type of reaction ni saya tulis sambung dua ni, addition dengan electrophilic ni lah. So reaction ni dia akan panggil electrophilic addition lah. Boleh dah. Kalau kita nak spesifikkan lagi reaction tu, dia panggil electrophilic addition. Electrophilic addition. Itu yang saya kata tak pastilah sama ada kalau kata kamu tak buat spesifik electrophilic, kamu buat addition sahaja boleh diterima. Kalau ikut syllabus, tak perlulah kata electrophilic tu lagi dah. Just cakap addition sahaja. Tapi takut dia ada mention kat mana-mana nanti electrophilic addition, takut you pening pula electrophilic ni apa dia. Jadi that's why saya ajar juga kita klasifikan reagen itu sebagai electrophile ke nucleophile. Dengan itu kita boleh dengan lebih spesifik sikit lah electrophilic addition. Kalau ditanya, kalau jumpa kat mana-mana dia tulis electrophilic addition, so you faham lah. Jangan risau sangat lah. Okay, electrophile, nucleophile ni. Nanti bila kita masuk pada topik yang tertentu itu, topik yang tertentu tu, kita akan ulang-ulang lama-lama, ingatlah electrophilic addition tu. For the time being, maybe kamu just tahu dulu benda tu addition. Ni nampak addition. Jadi 2 jadi 1 maksudnya addition. 2 jadi 1 it's addition. Okay, opposite pada addition adalah elimination. Elimination ni terbalik pula. Dia 1 jadi 2. Jadi yang ini ni sebenarnya ni concentrated sulfuric acid ni dia sebagai reagen lah. Reagen macam tu. Sebenarnya alkohol menggunakan concentrated sulfuric acid akan menghasilkan alkene dan air. Jadi sulfuric acid sulfur ni tak ada nampak dalam produk pada kita punya reagen ni. Dia tindak balas kimia organik, kimia organik tak perlu balance. Tak perlu balance kan. Apa jadi pada sulfate, sulfur ni, apa benda ni, tak don't want to worry. Yang nampak sini adalah alkohol. Dia akan buat equation. Dia letaklah reagen tu sulfuric acid, tapi produk ni nampak dia jadi alkene dan air. Jadi maksudnya 1 jadi 2. Ada benda yang disingkirkan. Dia eliminate air. Dia eliminate air. Eliminate air. Ini dia panggil dehydration of alcohol. Penyediaan alkene. Selepas air disingkirkan. Dehydration of alcohol. Dehydration. Penyediaan alkene. Kena D itu maksudnya singkir. Singkirkan air, dehydration. Jadi maksudnya ada benda disingkirkan. Daripada saturated
jadi unsaturated. Jadi alkene. Ada benda dah kena keluar. Daripada alkohol tu, air yang dikeluarkan. Jadi maksudnya, ini adalah elimination lah. Faham tak? Satu jadi dua. Opposite kepada addition tadi. Addition, dua jadi satu. Tapi elimination, satu jadi dua. Dia dah ada benda yang dah bercerai. Dah keluar. Disingkirkan. Eliminate. Jadi panggil elimination. Okay? Kena faham tu addition, elimination. Yang satu lagi, last one adalah substitution. Substitution, ada benda something kat situ, kita tukar, buang benda lain. Substitute, tukar ganti. Substitute maksudnya tukar ganti. Substitution. There's something here, lepas tu you just replace. Okay, kalau dia bagi macam ni kan, ini nampak macam tak ada apa benda kan. Ini cyclohexane, ni macam tak ada benda, tiba-tiba tengok kat sini, ada benda BR. Macam you kata add pula. Bukan, sebenarnya dia ada hidrogen, cuma kita buat skeleton tak tunjuk lah. Kalau nak tunjuk, dia tunjuk semua, nak tunjuk. Setiap karbon ni dia ada 2 hidrogen, cyclohexane. Jadi ini dia ada hidrogen lagi satu ada kat situ. Cuma hidrogen tu yang satu tu telah diganti dengan Br. Substitution. Okay, ini adalah amali you all. Chemical equation untuk reaction of bromine dalam cahaya. Dia bromine dalam cahaya tadi kita dah tunjuk tadi. Kita tunjuk tadi klorin lah, tapi cara lebih kurang lah daripada dia lah. Bromine dalam cahaya menghasilkan free radical. Jadi intermediate dia free radical. Hidrogen ni nanti ditukar ganti oleh bromine dalam bentuk free radical. Jadi dia panggil free radical substitution. Free radical substitution kalau nak tahu lah. Reaction of, pernah sebut tak gini dalam amali UR tu? Hari Isnin. Free radical substitution. Ada tak? Duk buat tak? Ada macam. Tak ada lah. Kamu tak pernah keluar ke perkataan mulut you tu? Free radical substitution. Tak pernah lagi? Tak. Amali buat tak lagi? Amali E. Dia tengok video tu kan? Tengok video, dia ada kata dalam pre-lab pun ada. Pre-lab tu kan ada what type of reaction for alkane dengan alkene tu. Kamu ada, kamu tak ingat? Ada. Ada kan? Substitution untuk alkane addition kan? Tapi kalau you nak spesifik kan, kalau alkane tu instead of substitution saja, you boleh letak free radical substitution. Reaction alkene kan, cyclohexene tu addition, dia electrophilic addition. Dalam pre-lab tu. Betul. Electrophilic. You ingat dah pre-lab tu. Yang ni dia lebih letak electrophilic. Ada. Ada kan. Electrophilic addition. Kan, kamu mungkin taklah lecture tu habaq setakat addition sahaja. Atau dia kembangkan kepada electrophilic addition untuk alkene. Untuk alkene tu free radical substitution. Itu nah. Okey, jadi substitution tu ada dalam alkene. Iaitu free radical substitution ada dalam alkene. Ada dalam benzin atau arin atau aromatik. Ada dalam benzin. Kalau kamu tengok ada struktur benzin. Ada juga substitution. Okay. Benzin ni, dia C6H6 sama ada dia bagi dalam bentuk structure formula, dia lukis struktur gelang benzin. Atau dia bagi dalam bentuk molecular formula C6H6. Jadi kamu nampak C6H6 tu, C6, H tu semua ni ada ni.
Ada 6 H tau. Cuma tak ditunjukkan. Saya tunjuk satu saja. Saja nak tunjuk satu supaya nampak H tu telah ditukar ganti dengan Cl. Kalau kata sebenarnya saya kata structure patutnya tak tunjuk dah H ni tau. Tapi sebab nak tunjuk nota ni lah, nak tunjuk kata dia tukar ganti, takut kalau tak tulis langsung lagi takut you tak faham. Tapi selalunya macam tu dia tak tulis dah tau. Tak tulis dah. Tak ada H, dia nampak dia bagi skeleton ni, dia tak ada tunjuk H. Tapi tengok nanti ada CL dekat situ. Maksudnya jangan kata addition dah. Dia tukar ganti. Sebab dia buat skeleton, dia tak tunjuk lah H tu. Jadi C6H6, nanti dia jadi C6H5Cl. Jadi H tu dia jadi 5. C6. Maksudnya satu H tu dah tukar ganti. H mana-mana pun tak apa, sama saja. Jadi tukar ganti, substitution. Okay, oleh kerana, kalau kata nak nampak spesifiknya, benzin ni tadi saya kata dia sebagai nukleofil. Benzin sebagai nukleofil sebab dia ada pi bond, pi electron. Jadi ini kombinasi halogen dengan ini Lewis acid catalyst ni, nanti dia akan jadi electrophile. Jadi reaction benzin ni adalah electrophilic substitution. Sebab kita berdasarkan reagent yang tidak balas dengan kita punya organik. Jadi dia ciri dia sebagai electrophile. Reagent yang tidak balas dengan organik kita ni, dia adalah electrophile. Jadi dia jadi electrophilic substitution lah. Dia ganti. Okay, yang ini lagi adalah reaction haloalkane. Dia sebenarnya kena tengok je, compare je depan dengan belakang. Tengok depan apa jadi, belakang apa jadi. Tukar gantilah. Br ni ganti dengan OH. Reaction of haloalkane. Ni haloalkane. RX. RX tu haloalkane lah. Haloalkane. Br tu ganti dengan OH. Jadi tukar ganti, kamu faham dah, tukar ganti. Tapi ni sebagai nukleofil. Carbon ni sebagai electrophile. Apa ni? Jadi kita berdasarkan reagent yang tidak balas dengan kita punya bahan organik. Jadi since hydroxide ion ni nukleofile, so tidak balas dia panggil nucleophilic substitution. Dia nanti belajar dalam dalam SDS, SN dia panggil. Nucleophilic substitution. Mekanisme dia sangat famous lah. Nucleophilic substitution. Jadi SN1, SN2. Macam tu. Boleh tak? Wah, lenguh pula saya ni. Mari kita tengok ni. Kamu faham tak? Okey, sekejap. Jadi summary tadi dia ada addition, substitution, elimination. Dia adalah electrophilic addition, nucleophilic addition, substitution. Kita ada free radical substitution, electrophilic substitution, nucleophilic substitution, elimination tak ada. Ini summary dia. Okey, mari kita tengok ni. Nak tahu faham ke tak faham? Okey. Untuk sekadar kalau kita nak buat general je. Okey, saya nak bagi just you faham addition. Tak payah spesifik. Tak payah spesifik. Nak tengok macam mana you boleh faham tak. Takat tu dulu dah. Jadi katakan addition. 1 addition. 2 elimination. 3 substitution. Okay, you kelaskan. 1, 2, 3 Substitution. A ni 1, 2, 3. Apa jawab? Alkin. Kamu nampak ada benda masuk ke macam mana? Alkin Alkin. Ada benda masuk kan? Nampak Br dah masuk. Dekat carbon double bond ni. Jadi unsaturated. Jadi saturated. Okay. Jadi dia adalah addition. Okay, boleh make sure you dapat tu. Addition, elimination, substitution je. Ini alcohol saturated So dia jadi unsaturated kan. Nampak ada air keluar. Alkohol jadi alkin. Penyediaan alkin. Ini lebih pada penyediaan
Elimination. You kena ingat penyediaan alkin. Preparation of alkin. Preparation of alkin yang ni. Ini reaction of alkin. Penyediaan alkin itu elimination. Sebab alkin terbentuk bersama ada benda dia kena buang daripada struktur alkohol tu. Dia sama ada daripada alkohol atau haloalkin. Haloalkin pun boleh jadi alkin. Dia adalah elimination. Alkin terbentuk daripada tindak balas elimination. Yang ini nampak alkohol. Dia buat ini ada Lucas reagent HCl, zinc chloride. Apa beza dia? Tengok carbon. You just tengok dari depan belakang. Kan? OH dah diganti lah kan nampak ni. OH dah diganti dengan Cl. So ini substitution. Boleh? Dekat tu je. Ini nampak C6H6. Maybe nampak serabut sikit lah. Serabut nampak reagent dia bagi macam-macam benda tu kan. Tapi cuba perlahan-lahan baca. Substitution. Tengok apa beza dia kan. Ni H6. Ni H dah ada 5. Dia jadi metal. Maksudnya sini dia ni benzene ring lah. Mungkin dia buat structure benzene macam tu C6H6 dengan CH3Cl dengan ada Lewis acid catalyst ni. Nanti benzene tu satu hidrogen tu dia C6H6 kan, tapi satu hidrogen tu diganti dengan metal. Jadi H tu nanti dia keluar. Gabung dengan Cl. Ini Lewis acid catalyst ni, dia catalyst kan. Jadi dia tak ada, dia tunjuk dekat equation tu, tunjuk dekat anak panah tu, dekat produk tak nampak. AlCl3 ni sebagai catalyst. Jadi dia adalah substitution. Ini adalah reaction of benzene. Semua benzene. Reaction of benzene. Semua benzene, reagen dia bukan sekadar ni, dia ada lagi tau. Ada lagi contoh-contoh lain lagi dalam benzene nanti kita akan belajar. Jadi benzene ni dia kena mengalami substitution. Supaya dia nak kekalkan sifat aromatik dia tu yang unsaturated. Dia nak kekalkan unsaturated. Daripada unsaturated menjadi unsaturated juga. Dia nak kekalkan. Jadi dia kena tukar ganti. Dia tak boleh addition. Bila addition, dia dah ubah. Dia akan masuk kat dalam ni. Dah ubah dia punya kacau. Dia punya pi bond. Dia dah jadi tak dia jadi saturated. Dia tak mau. Dia tak stable lah. Benzene ni dia stable. So dia kena kekalkan sifat unsaturated dia tu. That's why dia mengalami substitution. Dia ada mekanisme dia lah. Dia kekalkan. Dia tak boleh kalau kata you ubah dia, you pergi kacau, pergi tambah masuk dalam macam alkin kan. Alkin tak apa, pergi tambah dia, pergi masuk kat dalam dia. Tapi benzene tak boleh, dia tak mahu rumah dia tu ubah suai. Ada orang masuk kat dalam rumah dia ni. Kacau dia punya pi bond dia ni, tak boleh. Sebab dia stable tu, dia nak kekalkan, you boleh duduk dekat gelang tu, dia attach kat gelang, tak boleh masuk dalam. Macam tu lah, you boleh tukar ganti. Boleh tukar ganti tapi tak boleh masuk. Addition tak boleh. Jadi walaupun dia nampak macam ada alkin tau benzene ni nampak dia ada pi bond. Dia macam ada nampak double bond kan. Ingat ke dia boleh mengalami addition tapi dia sebenarnya sangat suka mengalami addition. Dia tukar ganti saja. Dia sangat stable, dia mengalami tindak balas substitution rather than addition. Boleh baca lanjutlah. Jadi benzene substitution. Kalau nak spesifikkan, dia adalah electrophilic substitution sebab benzene tu nucleophile. Reagen yang tidak belas tu sebagai electrophile. So electrophilic substitution. Okey. Lagi yang ini apa? 1, 2, 3. Tadi 1 tadi.
Satu tadi addition. Dua tadi elimination. Tiga adalah substitution. Okay. Ni yang mana? Ni carbonyl nampak? Carbonyl. Kamu nampak ada C double bond O. Kamu masih di sana ke? Addition. Addition. Addition madam. Ya, addition. Dia kalau nak nampak kan, kalau dia selalunya kalau nak ajar dulu ni, saya suruh dia student buka sikit. Dia structure je tu dia ada C double bond O kat situ kan. Lepas tu nanti bila jadi structure ni, produk dia ni, dia jadi C, dia jadi single bond OH. CN masuk. Hujung ni dia ada CH3 dia kekal je. CH3 ni dia kekal je. CN ni dia masuk sini. Lepas tu dia jadi single bond naik atas. Dia jadi single bond tu, jadi maksudnya dia addition. Dia adalah satu. Addition. Carbonyl addition. Nak tahu spesifik dia adalah nucleophilic addition. Sebab CN ni nucleophile. Carbon C double bond O ni electrophilic side. Carbon tu positif. CN tu negatif, nucleophile, nucleophilic addition. Okay. Yang ke B tu apa? Saya tak padan dulu. Yang B ni adalah dua kan? Elimination. Elimination jadi alkene. Ini pun C double bond O ni. Ni carbonyl ni. Carbonyl. Ingat carbonyl. Semua tengok ni. Dua jadi satu. Addition lah. Addition. Kalau nak tahu spesifik, carbonyl ni dia sebagai electrophile. Ni nucleophile. Ni yang benda ni. Nucleophile. Dia negatif. Ini positif nucleophile. Jadi dia nucleophilic addition. Macam atas juga A tu. Reaction carbonyl, nucleophilic addition. Ini tukar ganti, nampak? Substitution. Kan? Ini pun tukar ganti, reaction alkohol. Tukar ganti. Tukar ganti ni. Okey, tukar ganti Cl ni, Cl nucleophile. Nucleophile, Cl ni. So, nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution. Saya harap dia takkan buat spesifik lah sebab dia dalam syllabus dia kata secara general saja, buat substitution saja. Tapi tak apa, kita belajar. Dan just in case takut dia tanya juga atau dia mention kat mana-mana, dia tahu dah lah. Ini benzin, ini dengan klorin, Lewis acid catalyst. Okay, nampak ni dia tukar ganti, dia tunjuk produk pun banyak ni, memang dia ada dapat mixture. Tukar ganti dia hidrogen tu dah tukar ganti. Jadi dia substitution. Tak berasa tidak baca benzin. Ni toluene benzin. Produk ni nak lebih pada toluene. Kalau adik-adik buat. Ini adalah toluene. Adik-adik benzin lah. Nampak ada gelang benzin tu. Berlaku pada tukar ganti tu berlaku pada gelang benzin. Jadi substitution. Kalau nak tahu spesifiknya, benda-benda ni dia sebagai electrophile. Sebab benzin ni sebagai nucleophile. Dia ada pi elektron. Jadi electrophilic substitution lah. Electrophilic. Benzin dia kena tambah pula lagi. Aromatic substitution. Nanti dalam benzin kita belajar lah detail-detail dia tu. Macam tu. Boleh masa cukup-cukup je. Kamu cuba buat tutorial. Make sure buat tutorial hantar kat saya dalam GC. Supaya saya boleh semak. Tengok. Kamu ni faham ke tak faham.
Bye. Kalau kata you, kalau you all tak buat, okay, saya stop recording ni dulu. Saya nak sembang. Recording jap.